Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawatkan dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma syrah sudurana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan wa taqwa dan ketakwaan kehadrat Muhammad rahimin. Waghfir lana hubana wa khatayana wa hid lana min amrina rasyada fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta arhamar rahimin. Allahumma ja'alna khairal hadzal yaum. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari untuk kami, hari yang baik. Fatahu wa nasarahu wa nuhu wa hudahu wa barakatuhu ya karim birahmatika ya rahimin. Allahumma ahsin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, perindahkanlah, cantikkanlah adab kami dan akhlak kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sihat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selera macam mana? Boleh selera. Yalah, akhir-akhir ni kat hujung-hujung ni nak tahu selera makin tumpul ke. Tak. Allah Akbar. Apapun alhamdulillah wa alhamdulillah semua sekali yang sama pagi ni. Macam mana semua ya? Sihat ya? InsyaAllah khair. Siti Zamrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, insyaAllah pagi ni kita bincang tentang hidup terpuji. Kita bincang tentang hidup terpuji. Yang ini adalah mukaddimah pertemuan pagi ni, mukaddimah untuk saya sambung nanti pukul 6 petang insya-Allah.
Yang ini mukaddimah untuk kita bincang hidup terpuji. Petang nanti sebab ada jemputan khas yang saya juga buat live dekat Facebook saya ni pukul 6 untuk sambung sedikit lagi, insya-Allah. Namun ini adalah mukaddimah. Alhamdulillah aslin, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Semua yang dikasihi Allah Taala, pagi ni kita lihat daripada surah Syura ayat ke-20, yang mana manusia ini adalah satu kejadian yang terbaik. Yang kita dah jumpa dalam pertemuan sebelum ini dengan pembahagiannya dalam bawah tajuk guru dan kemuliaannya, kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tu. Sebaik-baik kejadian kat atas diri kita ini. Dan yang mana dengan sebaik kejadian ini kita adalah orang yang boleh meletakkan tempat yang terpuji untuk diri kita dalam kehidupan yang terpuji sepatutnya. Sebab kita adalah sebuah makhluk kejadian yang baik. Pembahagian kat atas diri kita itu yang mana dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Maka ini yang perlu kita ambil maklum dan cakna. Kerana atas pembahagian kehidupan manusia ini, yang kita berasa kita macam kita lah yang mengatur kehidupan. Seolah-olah. Kerana kita rasa kita kerja rajin, menyebabkan kita berada di tempat yang demikian. Kita belajar rajin, menyebabkan kita berada di tempat demikian. Namun hakikatnya keseluruhan itu adalah peraturan Allah Azza wa Jalla. Maka bila mana kita telah direzekikan pada tempat duduk yang terbaik, maka jadilah kita hidup yang terpuji. Jadilah kita hidup yang terpuji. Kerana apa? Kerana kehidupan di sini, kita di dunia adalah yang mana tempat untuk kita mengumpul seluruh daripada amalan untuk kita bawa ke akhirat. Sebab itu yang kita imani. Percaya kepada alam gaib. Maka kita tahu bahawa kita akan mati. Kita akan mati. Semua meyakini kita akan mati. Maka saat mati ini, jangan bawa faham yang bahawa mati ini, urusan mati adalah urusan di akhirat. Maka usaha untuk mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat, kena bekerja di akhirat. Tak. Bukan begitu. Bukan begitu. Sebab saya duduk, daripada zaman kecil, kita duduk sekampung dengan orang Siam. Sekampung dengan orang Cina. Bila kita lihat kematian mereka, dibekalkan kepada tok nenek mereka ini, dibekalkan dengan harta benda. Masa mati sahaja diperhiaskan badan tok nenek mereka dengan pakaian yang mahal-mahal. Diletak pada dalam keranda tok nenek mereka dengan harta-harta, dengan duit. Bila ditanya kenapa? Nanti mek kita nak belanja di alam sana. Nak membeli. Nak kena pakai yang indah-indah, cantik-cantik. Sebab nanti moyang-moyang terdahulu yang telah pergi dulu nanti nak sambut cucu yang baru yang datang ni, anak yang baru sampai ni dengan keadaan yang cantik. Sebab tu pakai yang cantik-cantik. Itu faham dia. Jadi bekalan duit ni, bekalan dia untuk hidup di sana, nak bekerja di sana, ada modal. Kalau dah atas tu dunia ni seorang yang berniaga, maka nak sambung perniagaannya di akhirat. Alam lain. Itu faham dia. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kenapa dia berfikiran yang demikian? Kenapa dia fikir demikian? Kerana dia nak hidup yang terpuji. Dia nak hidup yang terpuji juga. Dia nak terpuji dunia, di akhirat dia pun nak terpuji. Sedangkan salah dia dari sudut faham akidah itu. Padahal salah. Namun pada minda mereka, walaupun benda itu salah dari sudut syarak, kerana kita orang yakini bahawa kehidupan akhirat adalah tempat untuk melihat bagaimana usaha kita di dunia. Sebab kita di akhirat adalah membawa bekalan. Membawa bekalan, bukan hanya bekalan. Faham bekalan di sini bukan dari sudut material tu, tapi seluruh daripada amal soleh kita. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka ini yang perlu kita faham, kita jelas bahawa kehidupan di akhirat adalah suatu daripada kehidupan yang kita tiada ada dalam minda kita bagaimana cara hidup di sana, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW bagi tahu daripada sabdaan-sabdaannya. Apa-apa yang telah kita bincang. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harthal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirah
nazad lahu fil harthi wa man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Syura ayat ke-20. Ingat lagi perkataan man. Okay. Sesiapa yang mengkehendaki mendapat faedah di akhirat. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fil harthih. Sesiapa yang berkehendak mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Ya, ini dengan amal soleh, dengan usaha yang kita lakukan. Dan sesiapa wa man kana yuridul harsad dunya, sesiapa yang berkehendak dengan segala daripada usaha yang dilakukan dengan kehidupan di dunia ini, kebaikan di dunia di semata-mata, nu'tihi minha, maka kami memberikan juga kepadanya dari kebaikan dunia itu dengan kadar ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Nampak hadirin? Bahawa Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala bersifat zalim? Tidak. Tidak. Kalau kata sekiranya Allah ni bersifat zalim, dan memang tidak bersifat zalim sekalipun. Kenapa? Kerana orang yang bukan Islam pun mendapat habuan dia di dunia. Sekiranya dunia ini adalah bumi ini untuk Islam semata-mata, maka orang Islam sahaja yang layak untuk menerima segala habuan dunia dan akhirat lah sepatutnya. Nampak? Namun, bagi mereka yang berusaha untuk dunia semata-mata, dapatlah bahagian dunia itu. Dapat. Sebab tu Allah mulakan dengan man kana yuridul harsal akhirah. Siapa yang berkehendak dengan faedah di akhirat. Faedah di akhirat kami akan memberinya dengan tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Bukan kadar orang kata apa, kerja RM1, untung RM1, tidak. Tidak. Tambah lagi, ditambahkan lagi. Malah siapa yang berkehendak dengan urusan dunia, silakan. Tak ada masalah, buatlah. Betapa ramai di kalangan kita juga Islam, namun tidak berkehendak kepada akhirat. Kerana kerja kepada dunia semata-mata sampai lupa dengan urusan akhirat. Pun ada juga. Adakah Allah tidak memberi di atas usahanya? Beri. Allah bagi. Adakah kita akan dapat habuan di akhirat? Allah pun kata, wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka kamu tidak akan beroleh apa-apa pun bahagian di akhirat. Allahu akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka inilah kita berada pada Ramadan hari yang ke-20, hari yang ke-28. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berada bersama pagi ini, alhamdulillah, lebih-lebih lagi yang istiqamah daripada 1 Ramadan hinggalah ke hari ini. Tetap ada, Masya Allah, Tabarakallah. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Tak. Maka bila sampai kepada 28 Ramadan, kita dalam minda apa yang kita mula letak? Kita dah mula letak apa dalam minda kita? 28 Ramadan dia. Baki berapa hari lagi? Baki kira-kira ada 2 hari lah. Maka baki 2 hari ini, apa yang kita letak sebenarnya? Dari sudut persiapan. Maka dari sudut persiapan, maka kita akan melihatlah apa yang kita nak makan pagi raya, apa yang kita nak pakai nanti di hari raya, apa lagi keperluan-keperluan yang tak ada apa semua. Sebab itu dalam pertemuan daripada 1 Ramadan lagi, saya meletakkan menjana minda Ramadan. Kita nak proses minda kita, duduk dalam minda sebagai orang yang berada dalam bulan Ramadan. Bila minda dalam bulan Ramadan, kita akan bertemu Syawal pada 1 Syawal lah. Tak, minda Syawal, contohnya begitulah. Jadi bila dalam minda Ramadan, daripada awal Ramadan sampailah ke akhir itu, kita ada orang yang berada dalam bulan itu. Maka bila sampai pada 28 Ramadan sekalipun, kita adalah orang yang masih lagi berusaha dengan sedaya mungkin, walaupun dah dibahaskan pada 27 Ramadan adalah Lailatul Qadar, namun kita masih ada lagi 29. Kita masih ada lagi 29 hari ganjil. Masih lagi ada hari ganjil.
Sebab bila kita letak dalam minda Ramadan, menjana minda Ramadan ni, kita terus meletakkan usaha kita sampai penghujung. Kerana kita nak hidup terpuji ni bukan hanya untuk dalam bulan ini sahaja. Kita nak hidup terpuji bukan dalam bulan ini semata-mata. Malah kita nak duduk dalam nilai yang terpuji itu sampai akhir hayat kita nanti. InsyaAllah. Dan bukan hanya dia kata hidup kita di dunia sahaja, kemudian di akhirat, Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala lebih mengetahui, namun nama kita, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita wariskan kepada orang-orang yang ada di muka dunia ini daripada tinggalan kita yang bermanfaat. Kita tetap dikenang, tetap disebut, tetap terpuji kita. Ingat lagi tak yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yurfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Diangkat darajah, akan diangkat. Yurfa'illah ni satu fa'il mudhari' yang mana kita bukan hari ini saja, malah akan datang, akan diangkat darajah setiap daripada semua sekali. Semua sekali. Bukan kadar saya sahaja, sahabat-sahabat yang sama pagi ini, dan semua sesiapa sahaja. Akan diangkat darajah, kedudukan dia. Bila mana syarat pertama dia beriman, kemudian dia berilmu. Tabarakah. Di antara kita semua. Maka saat dia beriman dan dia berilmu, maka dia adalah orang yang meletakkan hidupnya terpuji. Iman membawa nilai yang terbaik beserta dengan adanya ilmu. Ada iman tapi tak ada ilmu, habis. Sebuah kepercayaan, adanya percaya dalam sebuah kehidupan. Namun tidak ada maklumat, tidak ada pada diri kita ni ilmu untuk mengurus. Maka tak ada apa-apa kita. Hanya mungkin terpuji pada pandang manusia, namun tidak sampai kepada habuan di akhirat kelak nanti. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka itu Allah telah rezekikan pada kehidupan kita hingga menjumpa pada 28 ni tak? 28. Kita dah jumpa pada saat ini, kita manfaatkan masa, kita masih lagi memperbanyakkan amal soleh kita. Dan, walaupun kita berada di penghujung Ramadan ini, biasa orang akan buat persiapan, tak salah, tak marah. Nak buatlah. Silakanlah, bukan kata tak boleh, Ramadan tak habis lagi ni. Apa sibuk nak beraya? Tak. Bukan saya marah, tidak. Cuma kita nak bagi tahu bahawa supaya jangan datang dalam minda kita dah lupa dengan apa yang kita usahakan di awal Ramadan. Bila masuk akhir Ramadan, dia jadi perlahan, dia jadi tak berapa nak bersungguh. Makan sahur pun tak berapa nak berselera sangat. takut jadi macam tu, tak? Allahu Akbar. Wah, bos kita. Allah, sahabat Muhammad Faizul Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya Tuku Azhar. Waalaikumsalam. Minta maaf, makin selamat hari raya. Minta maaf. Alhamdulillah alhamdulillah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Jadinya, akhir-akhirnya keadaan tadilah kata tak? Takut tak sungguh selera makan pada akhir Ramadan pun tak, lauk-lauk pun tak berapa nak banyak dah. Sebab fikir nak raya dah. Semua persiapan nak berhari raya. Baik, tak salah ya, tak salah. Silakan. Saya bukan kata marah. Cuma ambil maklum lagi sekali ya, kita membuat persiapan alhamdulillah satu part, tapi dalam masa yang sama masih lagi meneruskan perjuangan kita di akhir Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Saya nak sebut lagi sekali bahawa Ramadan ada 28, ada 29, ada 30. Sekiranya diisytiharkan 29 itu malah kita isytihar rayanya hari Sabtu lah. Dah. Sekiranya diisytiharkan 30 kita puasa sampai ke 30 hari bulan, maknanya kita berhari raya hari Ahad lah kan. Masih ada satu lagi hari ganjil. Itu nak ingatkan sangat. Supaya berusaha seraya mungkin. Baik, kerana itulah jadikan kita adalah orang yang terpuji, hidup yang terpuji. Maka letakkan duduk kita, tempat kita di tempat yang terbaik selalu. Tempat-tempat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadu biladi ilallah aswaquha. Atau kama ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat ahabbul biladi ilallah masajiduha.
tempat yang paling disukai oleh Allah adalah di masjid-masjidnya. Tempat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah di masjid-masjidnya. Wa baghadu biladi ilallah aswaquha. Kalau tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah di pasar-pasar. Pasar. So macam mana kita? So macam mana kita? Allahu Akbar. Sudah. Macam mana kita nak faham? Apa yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tempat yang paling disukai masjid. Tempat yang Allah suka. Allah benci tempat yang mana? Pasar-pasar. Di pasar-pasar. Tempat berkumpul manusia. Dia begini, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini berkata, masjid adalah merupakan tempat yang paling disukai Allah Ta'ala disebabkan, apa dia? Tempat dilakukan ketaatan. Serta dia berasaskan atas ketakwaan. Di masjid adalah tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan? Baik, di situ asas dia, asas dulu. Kemudian dibencinya pasar-pasar ni disebabkan apa? Tempat berlakunya. Tempat berlakunya. Ada berlakunya penipuan. Ada berlakunya tipu daya. Ada berlakunya riba. Ada berlakunya sumpah dusta. Ada berlakunya cercaan. Tak? Ada berlakunya mungkir janji. Ada menyebabkan jauh untuk mengingati Allah Ta'ala. Dan perkara-perkara ini membawa kepada nilai yang tidak baik dan tidak terpuji dalam sebuah kehidupan. Sebab kita maklum, di pasar berkumpulnya seluruh daripada umat manusia yang dengan membawa nilai masing-masing. Kalau hak berniaga dengan cara berniaga dia, hak membeli dengan cara membeli dia. Tak? Kalau salah sikit mungkin berlaku gaduhan, sergah, tipu. Tabarakallah sana khaliqin. Saya berjumpa dengan manusia ni, bukan saya marah, tapi saya sebutlah. Masa pergi kat Mesir satu ketika dulu, kat Mesir, pergi beli buah. Beli buah ni, dia guna kaedah lama. Dia guna timbangan begini. Dia gunakan cepek. Kita panggil dacing. Dacing gitu. Jadi satu cepek ni yang macam ni tak? Dia letakkan, sebelah diletakkan makan buah sebelah lagi diletak batu yang kita nak. Ada yang saiz setengah kilo, ada saiz sekilo, 2 kilo, 3 kilo dia letak. Jadi batu ni kalau contoh saya kata nak sekilo, dia ambil pemberat besi ni, besi yang berat sekilo ni, bukan batu, besi. Dia letakkan cepes sebelah sini letak buah. Jadi dia nak imbang kan? Tabarakallah. Dia letak berapa biji je. Tiba-tiba berat buah ni hanya berapa biji. Cukup sekilo. La haula wala quwata illa billah. Terkejut kita. Lepas tu dia buat cepat. Dia letak buah tu, dia kata, okey, kilo. Dia kilo. Sebut, kilo. Cukup kilo. Dia ambil buah, tu masuk dalam plastik. Anta kazib. Saya kata tu, kau pembohong. Penipu. Marah dia. Mizan. Kita cakap gitu. Saya bahasa Mesir memang antara bahasa macam bahasa Jerman punya. Kadang-kadang tak boleh faham dia buat cakap. Cuma kita ambil kata yang mudah. Saya kata, mizan. Mizan maksud timbang balik. Dia letak semula. Dia nak buat balik. Aku nak buat sendiri. Saya letak buah. Saya letak timbangan sekilo. Tak cukup pun lagi. Dia timbang. Tak cukup pun. Tabarakallah. Dia tak ada betul, dia sambat. Dia sambat. Cap dia masukkan. La haula wala quwata illa billah. Angkat tangan. Kazib. Pembohong. Marah dia. Marah. Kata penipu marah. Tapi kau memang nipu pun. Kau memang bohong pun. Tengok. Dia nak sebuah kehidupan yang baik. Daripada hasil perniagaan. Pada fikiran dia. Namun dia hidup dalam keadaan terkeji. Kaum-kaum yang terdahulu. Banyak yang mana diherdik, dihina oleh Allah Ta'ala dengan sebab menipu dalam timbangan. Tabarakallah sana khaliq. Saya timbang sendiri. Saya marah. Kata mana boleh. Okay. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Allah Akbar. Waalaikumsalam Siti Normah. Barakallah fiqh. Baik, semua dikasih Allah. Nampak tak?
Maka semua ini yang kita perlu maklum dan faham bahawa bukan kata pasar yang kita pergi untuk mencari keperluan kehidupan kita itu menjadi tempat yang dilarang untuk pergi. Cuma nak bagi tahu di dalam itu adanya perkara-perkara terkeji. Di dalam itu adanya manusia yang hidupnya hendak kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Yang mana dia memerlukan satu kehidupan yang terpuji pada kehidupan dunia, mungkin daripada hasil perniagaan dia mendapat keuntungan yang besar, mungkin daripada hasil perniagaan itu dia adalah orang yang kaza wa kaza demikian, namun hakikatnya dia terlibat dengan penipuan, dia terlibat dengan berlaku zalim dan pelbagai. Sebab di pasar juga ada juga di kalangan mereka yang jujur dalam perniagaan. Bukan kita nafikan semua, tak. Buatlah apa benda sekalipun dalam dunia latihan, dunia training kita panggil, dunia apa yang kita buat, apa jenis perniagaan yang kita buat sekalipun. Sekiranya kita mengangkat satu kedudukan nilai pada sudut pandang manusia, tak, terpuji pada pandang manusia, tapi hakikat di sebaliknya tabarakallah. Apa yang menyebabkan berlaku pada kita? Boleh? Okey, pasar. Kalau kita pusing sikit, kita ambil makna pasar itu adalah tempat kita menjalankan perniagaan. Bukan hanya pasar dari sudut fizikal yang adanya di mana-mana pasar tu, nah, tapi dari sudut kita faham, dari sudut ruang lingkup perniagaan. Sama ada kita berniaga sebagai siapa. Atau kita letakkan sebagai tempat kita berniaga kepada seorang pekerja. Mungkin. Nah, namun hakikat yang kita faham di sini adalah sebuah pasar. Maka semua dikasihi Allah Ta'ala, inilah yang perlu kita maklum, yang kita jelas, bila mana kita meletakkan kedudukan kita di tempat yang baik, maka ianya hidup terpuji. Khusus di masjid. Itu yang kalau keadaan ni kita faham apa dia? Yang kita faham supaya masjid-masjid ni bukan hanya dikunjungi pada waktu tertentu, pada hari-hari tertentu. Tidak, marilah selalu imarahkan masjid itu, kan? Maka semua daripada kasih Allah Ta'ala, saat kita meletakkan kedudukan kita yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, maka kita beralih suatu daripada kehidupan dunia ini yang baik, malah di akhirat juga adalah baik. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Syarah daripada Minhaj daripada Sahih Muslim, Imam Nawawi juga menambah bahawa perbuatan-perbuatan yang mana kita mengimarahkan tempat yang baik, lebih lagi masjid, ada di situlah tempat turunnya rahmat Allah Ta'ala. Kita kalau nak faham gitu. Kemudian di pasar-pasar mungkin berlaku di sebaliknya. Pasar-pasar rahmat Allah Ta'ala ni pada yang jujur, insya-Allah. Pada yang berlakunya penipuan, wa iyyazubillah, kita tak nak. Okay. Baik. Semua itulah dikasihi Allah Ta'ala. Dalam keadaan ini, hidup terpuji ini adalah hidup yang boleh kita rancang. Boleh? Saya ulang, hidup terpuji ini adalah hidup yang boleh kita rancang. Kita boleh susun nilai sebuah kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, berada dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita menyusun cara hidup kita daripada awal Ramadan itu hari, jadual kehidupan kita bagaimana supaya nampak terpuji pada diri kita. Bukan nak masyhur kepada orang semata-mata, tak. Sekurang-kurangnya untuk diri kita. Duduk dalam nilai yang mana kita telah mengukur tahap sebelum ini. Kedudukan kita sebelum ini, ibadah kita sebelum ini, dan sampai kedudukan kita hari ini dan ibadah kita hari ini. Kita boleh rancang, kita boleh susun. Malah bukan hanya untuk hari ini semata-mata, namun sampailah bila-bila sekalipun kita adalah orang yang berhak dan layak untuk menyusun sebuah kehidupan yang baik. Boleh? Sebab kita nak yang terpuji. Yang selalu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini yang selalu kita baca. Ini antara doa yang selalu disebut, yang kerap dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Okay? Boleh tak? Dan satu lagi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik wa dinika. Itu antara doa yang kerap dibaca juga.
supaya hati kita ni yang duduk dalam keadaan seperti dua jari ini, berbolak-balik dia ini, maka kita berada dalam ketetapan agama dan akidah yang baik. Dan kita meletakkan kedudukan kita ini adalah tempat dengan hidup yang terpuji. Boleh? Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala, kan inilah seluruh daripada perjalanan kehidupan kita, yang mana kita adalah orang yang berusaha dengan bersungguh, dengan sedaya mungkin, dengan minda Ramadan yang telah kita usahakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terus terlibat dengan sebuah dosa. Paling utama kena faham begini, dosa adalah perkara yang mengikat kita. Apa yang disebut oleh sahabat saya, guru saya, Ustaz Bakri Nikmat, jelaskan berapa dia, bahawa sebuah dosa ini, apa sahaja, dia akan merantai kita untuk berbuat kebaikan. Dosa ini akan menghalang kita untuk berbuat suatu kebaikan. Dia merantai kita. Dia menyebabkan, apa ni? Dia jadi sukar untuk beroleh suatu kefahaman. Dia menjadi benteng, dia jadi hijab, dia menjadi merantaikan diri kita. Apa dosa yang kita buat? Boleh? Ini yang tadi, yang kita nak kaitkan sikit lagi. Yang pasal-pasal ni tak? Kan bila dah penghujung Ramadan ini, kan kita akan mula mengunjungi gedung-gedung, kedai-kedai, nak cari pakaian, nak apa semua sekali kan. Baik, bila kita dah pergi itu nanti, apa yang berlaku? Dan apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Apa yang kita nampak? Allahu Akbar. Tak. Jadi selama ni kita duduk dalam keadaan bagaikan terkurung. Lebih-lebih lagi ada PKP ni kan. Kita terhalang pergerakan kita. Satu kebaikan yang besar sebenarnya. Dari sudut mata pandang kita pun terhalang melihat perkara-perkara yang Masya Allah. Tak, dari sudut telinga kita pun terhalang dari mendengar sesuatu Masya Allah. Tak, yang terlarang. Bila kita sampai kepada penghujung ni dah ruangan PKP ni dah rongga sikit, kita dah mula berjalan pergi ke tempat-tempat. Dah kat situ nampak benda tu, nampak benda ni, dengar benda tu, dengar benda ni. Dan Allahu Akbar. Maka ini kadang kalau kita cakna sungguh jadi riuh dengan suasana. Kalau kita pula tak cakna dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, maka kita akan lihat dan pandang macam-macam, menyebabkan pada mata kita tercalik sebuah dosa yang mana kita tidak mohon keampunan kepada Allah Ta'ala dengan sebab segera, maka mata kita payah nak tengok Quran. Risau macam tu. Jadi lambat nak tengok. Sebelum ini, daripada satu Ramadan, berusaha kita untuk mengaji Quran, mengaji. Akhir-akhir jadi nak tengok Quran pun tak nak. Sebab terhalang daripada melihat yang baik. Mata telah pun berdosa. Contoh. Gitu. Ini yang saya maklumkan lagi sekali, bukan apa. Yang nak meletakkan menjana minda Ramadan ni. Supaya jaga sampai ke akhirnya. Sebab kita nak apa? Kita nak hidup terpuji. Hidup terpuji bukan hanya di sisi manusia semata-mata, dan kita telah bincang pada awal-awal dulu, kita tak akan capai kehendak antara manusia, kata Imam Syafi'i, melainkan kita adalah orang yang berusaha untuk duduk yang terbaik di kalangan kita. Nak capai kehendak, nak capai selera di antara kita satu sama lain, kita tak akan capai. Tak ada orang yang boleh faham kita keseluruhan. Kita pun tak boleh faham keluarga kita keseluruhan. Tak boleh. Kita tak mampu untuk memenuhi semua daripada kehendak kita masing-masing. Dan sama juga, contoh dengan kuliah setiap pagi, saya sampaikan dengan kadar yang mampu untuk saya bagi tahu. Saya tak mampu untuk memenuhi semua daripada kehendak-kehendak sahabat-sahabat yang mendengar saat ini kan. Namun kita adalah orang yang berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Begitu. Atau kita berusaha dengan sedaya mungkin menjadi orang yang boleh melengkapi antara satu sama lain. Mana kita adalah orang yang berusaha untuk jadi yang terpuji di antara satu sama lain. Buat yang terbaik. Begitu ya. Gitu yang semua dikasih Allah Ta'ala. Maka bila terlibat dengan suatu kesalahan, suatu yang dosa, maka dia menghalang kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Antara doa yang selalu dibaca, antara doa yang dibaca oleh para alim ulama. Okay? Allahumma inna zunubi qad azamat wa jallat an sifati wa innaha saghiratun fi janbin afwaka fa'fu anni. Okey, baik. Nak baca kita baca sikit Okey, tak apa, kita baca sama-sama dulu. Ini antara dibaca oleh para ahli ulama, orang-orang yang berilmu. Boleh ya? Baik, jom kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
semua sekalian ada dalam masjid ni pun yang bersama sahabat-sahabat pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna zunubi qad azumat wa jallat anis sifati wa innaha saghiratun fi janbi afwika fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Kita boleh baca pun tak apa dah. Kita ingat semua pun tak mengapa dah. Namun kita boleh baca sama-sama, tu ada satu kebaikan juga. Ya Allah, dosaku terlalu banyak tidak terkira. Para ahli ulama, orang-orang yang berilmu. Dia berasa dalam sebuah kehidupan dia berusaha untuk menghalang diri daripada berdosa. Dia berusaha menghalang daripada seluruh kehidupan agar tidak berdosa. Namun dia berasa Allah Akbar, masih lagi terlalu banyak. Ya Allah, dosaku terlalu banyak, tidak terkira. Tidak terkira. Tidak mampu aku sifatkan. Wajallat an sifati. Aku tak boleh nak sifatkan. Apa tak mampu aku nak bagi tahu bagaimana banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan ni, tak boleh nak bagi tahu. Ni dosa ni, hak ni dosa yang ni, hak ni dosa yang ni. Tak sampai tak mampu nak bagi tahu. Namun ini bahasa ini bahasa orang alim-alim ulama ni saat dia berbicara dengan Allah Taala, wa innaha saghiratun fi jambi afwaka, namun ia terlalu kecil di sisi kemaafanmu. Indah bahasa. Namun ianya terlalu kecil di sisi kemaafanmu ya Rabbi. Maka fa'fu anni, maafkanlah aku. Besar, sebesar-besar, sebanyak-banyak dosa, di sisi Allah kecil. Di sisi Allah boleh hilangkan, Allah boleh melihat benda itu dalam seluruh amal soleh yang kita lakukan. Allah boleh hapuskan daripada catatan rakib dan atib. Apa-apa kesalahan, kebaikan boleh ditambah, keburukan, dosa boleh dimaafkan dan boleh dihilangkan rekod. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Syarat kita hidup sebagai manusia yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Tak? Buat. Ada juga yang berdoa hurmi azimi, jurmi azimi, kesalahanku amat besar, wa afwuka kathirun, keampunanmu amat banyak. Ini dialog dengan Allah Ta'ala, munajat orang yang berilmu dengan Allah Ta'ala. Fajma' baina jurmi wa afwaka ya karim, kumpulkanlah antara kesalahanku dan kemaafanmu wahai yang maha mulia. Bahasa memuji Allah Ta'ala. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka inilah atas ruang dan peluang yang nak bagi tahu kan, dengan kita berpuasa ini, walaupun kita berada di penghujung Ramadan ini, maka kita adalah orang yang senantiasa mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Mohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas sifat lemahnya kita, berdosanya kita sendiri tak jangka apakah dosa yang telah kita buat. Kita pun tak terasa, apa begini, ada tak aku buat yang terang-terangan dari sudut kataan tadi, seperti menipu, seperti mengurangkan timbangan, berkata kesat, apa lagi, marah, maki, hamun manusia, apa semua sekali kan. Hak tu yang kita nampak dengan jelas. Kita pun tahu tak kita menipu ke apa. Wa yazubillah, kita nampak dengan jelas dah. Yang isunya sekarang kita tak perasan apa yang menyebabkan kita berdosa tu. Hak kita tak jelas, yang kita sendiri pun apa ya Allah. Yang ini yang kita senantiasa nak agar kita dalam keampunan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita diajar apa dia? Bila malam-malam terakhir ini diajarnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Aisyah bila bertemu dengan Lailatul Qadar, baca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca je setiap hari. Atau selain daripada perkataan itu, dan inilah sebuah keampunan, kita baca istighfar lah kan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sebab dengan demikian kita hidup terpuji. Kita hidup terpuji. Sebab kita dalam pandang Allah Ta'ala yang senantiasa mohon keampunan hadap Allah Azza wa Jalla. Maka inilah hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan. Dengar? Man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan? Siapa yang berpuasa?
Saya kalau dalam program bila sebut perkataan siapa, saya suka tanya gini, siapa yang nak bahagia? Ataupun kita tanya tak, yang nak suka, yang nak gembira itu siapa? Biar orang itu sendiri yang menyebut pada dirinya, saya. Dengan tangan-tangan sekali sebut saya. Makanya bila kita tanya siapa yang nak gembira tu? Saya. Soalannya dia yang mengisytihar kat atas diri. Maka bila datangnya hadis demikian, yang mana ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dimaklumkan sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, datangkan satu soalan. Siapa yang berpuasa tu? Saya. Soalannya gitulah. Dirilah. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengetahui batas-batasnya. Wa arafa hududahu. Dia tahu batasan-batasan dalam bulan Ramadan. Sebelum ni, hadis apa yang selalu kita dengar? Banyak kan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3 dah kan? Semua ini menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan iman dan berkira-kira. Sekarang, dengar yang ni pula. Man shoma Ramadan. Siapa yang mendirikan, yang berpuasa pada bulan Ramadan. Wa arafa hududahu. Yang mengetahui batas-batasnya. Tahu pula. Dan berserta dengannya adalah faham. Tahu kat mana boleh, kat mana tak boleh, kadar mana boleh, kadar mana tak boleh. Wa tahfaza mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza fihi. Manakala dia memelihara apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dipelihara. Okay. Patut apa yang dia jaga? Pelihara. Pelihara boleh tak? Memelihara maksudnya kita menjagalah tu. Kita kawal, kita urus. Memelihara apa yang perlu dipelihara, menjaga apa yang boleh kita jaga. Kaffara ma qablahu, maka demikian menjadi penebus dosa-dosa yang terdahulu. Penebus kepada dosa-dosa yang terdahulu. Boleh? Kita pun maklum dah. Allahu Akbar. Rupanya aku akan hidup menjadi manusia yang terpuji bila mana adalah aku diriku. Apa yang sana? Aku menghalang diri untuk terus berdosa. Kita tak nak. Maka kita akan dipuji kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan bila mana dalam bulan Ramadan, selain daripada hadis yang dibacakan tadi, kita pun tahu batas-batasnya, kemudian kita jaga apa patut kita jaga. Penghujungnya, penebus dosa-dosa yang terdahulu, kaffara ma qablahu. Kita tak tahu dosa kita yang lampau bila. Banyak mana, wallah ta'ala alam. Saya pun tak tahu apa yang telah kita buat yang terdahulu. Dah, banyak mana. Namun, yang sudut tahu, ada yang tahu dengan sejarah kehidupan yang lampau. Dah, sejarah kehidupan kita yang lampau, kita tahu apa yang telah kita buat. Adakah kita nak jadikan benda itu perkara yang melemahkan semangat? Tak. Hak sudah, kita tak mampu nak buat apa. Melainkan hari ini menjadi orang yang bertaubat. Hari ini menjadi orang yang mengharapkan sesuatu pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kata, yang sudah-sudah nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa dah. Kalau macam itulah cara kita sebut, nilai iman dan takwa cakna dengan kehidupan akhirat, tipislah. Sebab kita ni bakal dihitung dengan apa saja daripada amal perbuatan yang lampau, dia ambil kira sampailah akhir hayat kita. Dia akan ambil semua sekali lah. Allah ambil lah rekod kita yang terdahulu sampailah akhir hayat kita bila. Yang terakhir hidup kita. Maka seluruh daripada rekod itulah yang mana akan dihisap. Maka bila kita menjadi manusia yang kata, yang sudah-sudahlah nak macam mana? Kalau begitulah cara fikir, lepas tak kita dengan urusan akhirat? Yang kita nak bawa bekal ni yang baik-baik. Sebab di akhirat nanti, kita tak nak dah bawa benda-benda yang menyebabkan terhalang kita daripada perkara yang terbaik di akhirat nanti. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Boleh? So itulah, ini antara pepatah yang disebut hari ini lebih baik dari semalam tak? Orang kata tak? Hari ini lebih baik daripada semalam. Silakan. Cuma bila kita belajar, saya pun faham begini. Saya faham begini. Jangan pula kata halang pula. Saya faham hari ini lebih baik.
terbaik untuk esok hari. Saya kata hari ini kita buat yang terbaik untuk esok hari. Tak? Hadirin nak pakai hari ini lebih baik daripada semalam pun pakailah. Nak pakai pepatah nilai tak marah pun. Cuma nak kongsikan. Sebab apa kita kata hari ini yang terbaik untuk hidup esok hari. Sebab kalau hari ini yang kita buat yang terbaik dalam seluruh kehidupan, meletak nilai diri yang terbaik, tabarakallah. Yang terbaik hari ini. Maka esok kita nak hidup yang esok hari dan tanpa kita tahu akan hidup ataupun tidak, yang terbaik. Hari ini dah buat yang terbaik, esok terbaik, lusa terbaik, tulat terbaik. Ikutlah bila apa perkataan sampai akhir, semua terbaik. Baik tak kedudukan kita? Baiklah. Yang lepas kita tak tahu. Yang lepas, tabarakallah, kita tak tahu kadar mana yang telah kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Kadar mana kita bertaubat, kita tak tahu. Tabarakallah. Bila jangan lupa dengan kehidupan yang lampau sebagai suatu daripada pendesak kepada kita untuk senantiasa buat yang terbaik. Ada keperluan dia, ada keperluannya untuk kita orang kata bagi tekanan kepada diri kita dalam nilai yang positif. Dia panggil streskan kita, pushkan diri kita dengan kehidupan yang lebih baik akan datang, kerana perkara yang lampau saya sampai faham begini. Kita ni tak ada siapa makhluk yang datang kepada kita bagi tahu Hafizullah, dosa engkau yang lampau telah pun dimaafkan. Mari burung terbang kita tak duduk. Hafizullah, dosa engkau yang lampau dah dimaafkan. Tak ada. Mari kambing bagi tahu, kau dosa kau yang lepas aku dah maklum dah. Tak ada makhluk yang datang kepada kita bagi tahu dosa di lampau kita telah dimaafkan. Tak ada. Melainkan kita terus meletakkan nilai kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tak, kita pun meyakini bahawa ya Allah, selama ini aku buat kesilapan, maafkanlah. Adakah kita kata Allah dah maaf lah kot? Tak, bukan letak ukuran begitu. Namun kita senantiasa mengharap Allah maafkan. Bila kita meletak Allah dah maaf dah kot, dah lama dah minta ni. Okey dah tu. Tak apalah, yang lepas sudahlah kita dah minta maaf. Tak, kita buat yang barulah. Macam tu. Tak. Itu bukan nilai hidup yang terpuji. Nilai hidup yang terpuji adalah senantiasa mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tidak pernah tahu dosa yang telah kita lakukan dimaafkan ataupun tidak oleh Allah Ta'ala. Karena itu senantiasa hidup dalam nilai yang terbaik, terpuji ini. Mohon kehadap Allah Ta'ala. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Senantiasa. Boleh ya? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itulah penutup sebab nanti insya-Allah saya sambung nanti petang nanti pukul 6 insya-Allah, bawah tajuk memuliakan dan mengembirakan. Ini tajuk yang dikhaskan kerana dijemput untuk bagi pengisian akhir Ramadan ini. Insya-Allah pukul 6 petang nanti ada kesinambungan, ada tajuknya itu ada kaitan juga dengan perbincangan pagi ini. Penutup daripada saya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratum ma bainahunna iza jtanabal kaba'ir. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua sekali, sahabat, kawan-kawan, semua sekali, fahamkan yang ini. Boleh fahamkan yang ni, ambil yang ni. Ialah kita tak dapat semua sekali apa yang kita bincangkan, sekurang-kurangnya dapat sesuatu yang kita faham. Apa dia? Solat 5 waktu. Pertama, as-salawatul khamsu. Solat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumaat daripada Jumaat hingga kepada Jumaat. Wa ramadhanu ila ramadan. Daripada bulan Ramadan hingga ke bulan Ramadan akan datang. Mukaffaratun adalah penghapus, kafarah, penghapus kepada dosa-dosa ma bainahuma, di antara keduanya. Bermaksud di antara solat zuhur hingga ke solat asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isyak, isyak kepada subuh. Ma bainahuma, di antaranya Jumaat ni hingga Jumaat akan datang. Tak, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun akan datang. Atau Ramadan yang lepas 2019
Ramadan 2020. Mukaffaratun ma bainahuma, akan menghapuskan, menjadi penghapus kafarah kepada dosa-dosa iza jtanabal kabair, selama mana kita menjauhi dosa-dosa besar. Selama mana kita menjauhi dosa-dosa besar. Dosa kecil tidak terhimpun. Tidak terhimpun pula, tidak terhitung. Terhitung atas diri kita berapa banyak yang telah kita lakukan. Namun kita adalah senantiasa mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka di antara perbuatan ibadah yang fardu ini menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Dosa apa? Dosa-dosa kecil kita. Dosa besar, selama tidak kita melaksanakan, kita tak buat, kita tak sungguh. Dosa yang besar-besar, yang kita tahulah dosa yang besar-besar. Cuma kita faham ginilah semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila kita mula faham dalam nilai sebuah ihsan, hadirin semua sahabat dipahami begini. Bila kita yakin sebuah dosa ini menyebabkan kita terhalang daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, maka jauhkan apa saja jenis dosa. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, kita ada usaha dengan sedaya mungkin untuk menghalang diri daripada berbuat dosa. Itu dari sudut ihsan yang tinggi. Nilai ihsan, nilai yang mana kita meyakini sebuah kehidupan ini terpuji bila mana kita cakna dengan segala perkara yang kecil ataupun besar yang menghalang kita daripada berbuat baik, kita halang diri daripada berbuat demikian. InsyaAllah, kita selamat dalam jagaan Allah Ta'ala. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, InsyaAllah, kita jumpa lagi petang nanti insyaAllah. Dan pada pagi ini, jadi manusia hidup yang terpuji, paling utama kita tahu di mana tempat kita duduk. Kita tahu tempat mana yang mendapat pujian, tempat mana yang dapat kejian. Maksudnya, kita adalah orang yang boleh mengurus nilai sebuah kehidupan kita. Kita boleh rancang kehidupan kita nak yang macam mana sebenarnya. Yang paling hebat kita ini kerana adanya akal. Akal pula akal yang sihat. Akal pula akal yang beriman. Kalau panjang akal ke arah kejahatan, habis. Akal yang sihat, panjang memikir masa depan akhirat dia. Akal panjang fikir macam mana untuk kehidupan dunia dapat sampai terlibat dengan penipuan, itu masalah. Itu hal lah. Bermasalah lah kehidupan dirinya dan selamanya. Baik, terima kasih pagi ini kerana meluangkan masa dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah kita terus, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, saya tetap meneruskan kuliah subuh sehingga hari yang ke-30 lah. Sekiranya Allah izin, maksudnya kita tetap dengan perkongsian-perkongsian. Dan pagi ini dengan izin Allah Ta'ala juga sedikit sebanyak boleh kita kongsikan adalah untuk manfaat dan teguran pada diri saya sebenarnya lebih khusus. Dan kepada semua para sahabat sekalian adalah suatu daripada peringatan kita juga. Masing-masing kita berusaha dengan sedaya mungkin ya. Kuatkan lagi semangat hingga ke akhir Ramadan ini. Hingga menjelang pada tarikh yang terakhir 28 tu. Kerana apa? Kerana kita nak memuliakan dan kita nak mencapai kegembiraan itu. Barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati kat atas semua sekali. Mohon maaf daripada saya salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi